Selamat datang ke saluran UMA. Jangan lupa subscribe dan aktifkan butang loceng. Selamat datang ke penerukaan kita hari ini. Kita akan meneliti satu fenomena yang semakin mendapat tempat dalam masyarakat kita. Pendidikan tahfiz Al-Quran. Ia bukan sekadar aktiviti menghafal tau. Tapi ada pandangan yang mengatakan ia boleh jadi pemangkin kecemerlangan ummah. Pemangkin kecemerlangan ummah. Bunyi macam besar tu. Kan? Maksudnya, ia mungkin macam penggerak lah. Pendorong kepada kemajuan komuniti Muslim secara keseluruhan. Bukan setakat agama saja. Okey. Pernah tak anda terfikir, macam mana ya amalan mendalami Al-Quran ni boleh ada kaitan rapat dengan kejayaan akademik dan juga pembentukan peribadi? Itu soalan yang menarik tu. Sumber perbincangan kita kali ini pun cukup menarik. Ia hasil kajian mendalam oleh seorang ahli akademik, Profesor Madya Dr. Muhammad Marzuki Abdul Rahim. Dari UPSI kan? Universiti Pendidikan Sultan Idris. Betul, Universiti Pendidikan Utama kat Malaysia. Beliau ni dah kaji hubungan antara pendidikan tahfiz dengan kecemerlangan ni secara terperinci. Okey. Jadi kita akan tengok hasil kajian beliau lah ni ya. Ya, jadi misi kita dalam perbincangan ni, kita nak kupas apa penemuan utama kajian Prof. Madya Dr. Marzuki ni. Lepas tu kita fahamkan macam mana dia sampai pada kesimpulan tu. Proses kajian tu penting juga tu. Penting. Dan yang paling utama, kenapa ia relevan untuk anda? Sama ada anda ibu bapa ke, pendidik ke, atau sesiapa sajalah yang minat nak tahu potensi sebenar pendidikan tahfiz ni. Baik. Jom kita mulakan penerokaan ni. Jom. Tajuk kajian tu sendiri, Pendidikan Tahfiz Al-Quran, Pemangkin Kecemerlangan Ummah. Memang macam satu gagasan besar lah bunyinya. Memang. Ia meletakkan pendidikan tahfiz ni bukan sekadar pengajian agama persendirian je, tapi sesuatu yang lebih luas impaknya. Betul. Kalau kita tengok sejarahnya kan, dulu mungkin pendidikan tahfiz ni kurang formal sikit atau tak dianggap macam laluan pendidikan utama. Ya. Tapi sekarang, wah, landscape dia dah banyak berubah. Kita nampak banyak institusi tahfiz tumbuh. Lebih sistematik, ada kurikulum khusus, fokus pada hafazan Quran. Ada yang integrasi dengan akademik juga kan? Ya, betul. Ada yang buat integrasi. Sebab itulah kajian macam yang Prof. Madya Dr. Marzuki buat ni timbul. Fenomena ni makin berkembang, terutamanya kat Malaysia ni lah. Macam masyarakat makin hargai bidang ni. Jadi persoalannya, kenapa? Apa tarikan dia sebenarnya? Itu persoalan dia. Kenapa trend ni berlaku? Penyelidik tengok perkembangan ni macam satu trend yang signifikan lah. Jadi dia nak siasat secara saintifik, betul ke ada faedah langsung dari proses hafal Quran ni? Terutama dari sudut kognitif. Kognitif tu keupayaan berfikir lah, ya? Ya, keupayaan berfikir, dan dia tak mula dari kosong tau. Dia rujuk kajian-kajian lepas dulu. Memang macam itulah cara kerja akademik kan. Kita bina atas apa yang dah ada. Betul. Kajian-kajian sebelum ni, contohnya oleh penyelidik tempatan macam Muhammad Adri Cik Nur tahun 2016, Siti Fatimah Yassin 2018, Ahmad Rozani 2020. Okey. Dan ada juga kajian antarabangsa macam Al-Ghamidi ke Arab Saudi. Secara konsisten, hasil dia agak serupa dan menarik. Apa hasil dia tu? Mereka dapati memang wujud kaitan positif antara amalan hafal Quran ni dengan pelbagai aspek positif individu. Contohnya? Contohnya, peningkatan kebolehan kognitif tadi itu, lepas tu kematangan emosi, dan yang agak jelas, kecemerlangan akademik. Oh, akademik pun termasuk ya? Ajaran berbanding kawan-kawan dekat aliran biasa. Wah, ini macam provokatif sikit kan? Terutama bila kita fikir pasal cabaran pendidikan sekarang. Macam mana tu? Yalah, contohnya kita risau pasal motivasi belajar sesetengah pelajar. Mungkin turun lepas exam besar macam SPM. Jadi, mungkin tak pendekatan disiplin dalam tahfiz ni ada sesuatu yang kita boleh belajar? Menarik tu. Kajian-kajian lepas tu pun ada kaitkan pelajar tahfiz ni dengan sifat sabar, tekun, disiplin tinggi. Ya, disiplin dan tekun tu lah teras dia rasanya. Proses nak hafal satu Quran tu, bukan kerja senang. Memanglah. Ia perlukan tahap disiplin diri yang sangat tinggi. Kena tekun, fokus, mental kena kuat. Betul. Yang menariknya, kemahiran ni semua disiplin, fokus, sabar, nampaknya bukan untuk hafalan je tahu. Maksudnya? Ia macam meresap gitu.
bagi kesan positif pada cara pelajar tu belajar subjek akademik lain juga. Jadi, ada nilai tambah kat situ. Lebih dari sekadar hafal, ia bentuk tabiat belajar yang bagus. Dan Prof Madya Dr. Marzuki sendiri pun, dia ada pengalaman peribadi rupanya yang buat dia lagi minat topik ni. Oh ya? Macam mana tu? Dia cerita, sebelum dia kat UPSI, dia pernah mengajar kat sekolah menengah. Kat sana, dia perasan ada satu grup kecil lah pelajar yang ambil aliran tahfiz kat luar sekolah. Okey. Walaupun beban belajar diorang ni lebih berat kan. Bayangkan nak kena hafal Quran, lepas tu nak belajar subjek teras lagi, math, science, BI semua tu. Oh, memang mencabar tu. Tapi grup pelajar tahfiz ni, secara konsisten, prestasi diorang lagi bagus. Bukan akademik je tau, tapi dari segi syahsiah, kematangan, penglibatan kat sekolah pun aktif. Wah, menariknya pemerhatian tu. Pengalaman tengok sendiri depan mata ni lah yang jadi macam pendorong kuat untuk dia buat kajian lebih sistematik bila dia kat UPSI. Faham. Jadi motivasi tu datang dari pengalaman sebenar, disokong pula dengan kajian lepas. Okey. Baiklah, sekarang jom kita tengok pula macam mana Prof Madya Dr. Marzuki ni buat kajian dia. Macam mana dia nak ukur hubungan antara cara guru mengajar dengan pencapaian hafazan pelajar. Apa kaedah dia? Okey. Kajian ni dia guna pendekatan dipanggil kuantitatif. Kuantitatif? Maksudnya? Senang cerita, ia banyak guna data nombor, angka. Lepas tu guna analisa statistik untuk cari corak ke, hubungan ke dalam data tu. Jadi lebih objektif lah ya, berdasarkan bukti data. Betul. Supaya kesimpulan tu lebih kukuh. Penting juga, penyelidik ni bukan duduk kat pejabat je tau. Dia dengan tim dia turun padang, pergi institusi tahfiz tu sendiri, kumpul data. Oh, baguslah. Kerja lapangan sebenar, bukan teori je. Kat mana dia buat kajian ni? Satu negeri ke? Skop dia agak luas juga. Dia libatkan institusi tahfiz bawah kerajaan dan juga yang swasta punya. Kenapa dua-dua jenis? Mungkin ada beza kan antara dua ni. Jadi nak dapat gambaran lebih lengkap, lokasi kajian pula fokus kat beberapa negeri zon tengah semenanjung. Macam Negeri Sembilan, Pahang, Melaka, Selangor, Perak. Okey, zon tengah. Data utama dia kutip guna soal selidik. Bagi kat guru, bagi kat pelajar, ke institusi yang terpilih ni. Ramai ke yang jawab soal selidik tu? Menurut penyelidik, kerjasama memang baik. Semua pihak bagi kerjasama elok. Jumlah responden dia agak besar, 366 orang. 366 orang? Banyak tu. Boleh bagi keyakinan pada hasil kajian nanti. Soal selidik tu, apa benda utama yang dia nak ukur pasal gaya mengajar guru tahfiz ni? Soal selidik tu, dia direka untuk ukur beberapa dimensi penting lah dalam gaya mengajar guru atau pensyarah tahfiz ni. Okey. Secara ringkasnya, dia tengok beberapa tema utama. Satu, setakat mana pengajaran tu lebih ikut arahan guru, kita panggil berpusatkan guru. Atau lebih banyak aktiviti pelajar, berpusatkan pelajar. Faham? Lagi, Lepas tu, jenis kaedah khusus tahfiz yang diguna, macam talaki ke, tasmi' ke. Kemudian, kualiti komunikasi dan interaksi guru pelajar. penting tu interaksi. Memang. Lepas tu, cara tugasan hafalan diberi dan dipantau. Dan akhir sekali, setakat mana teknologi atau alat bantu moden diguna dalam proses hafalan tu. Oh, teknologi pun dia tengok juga. Ya, tema-tema ni lah yang dia ukur. Nak tengok ada kaitan tak dengan tahap pencapaian hafazan pelajar. Baik, kita dah faham latar belakang, motivasi, cara data dikumpul. Sekarang, ni bahagian yang kita tunggu-tunggu ni. Apa hasil utama kajian ni? Apa penemuan penting dari data-data tu semua? Okey, salah satu dapatan utama yang agak menarik dan mungkin cabar sikitlah andaian umum dalam pendidikan moden ni kan, Apa dia tu? dapatan dia tunjuk gaya pengajaran yang paling dominan, yang paling banyak diamalkan oleh guru dan pensyarah tahfiz dalam sampel kajian ni ialah pendekatan berpusatkan guru. Berpusatkan guru? Bukan berpusatkan pelajar? Ya, berpusatkan guru. Walaupun kita selalu denda pasal pentingnya pendekatan berpusatkan pelajar kan sekarang ni. Betul. Selalu ditekankan tu. Tapi data kajian ni tunjuk, dalam konteks pendidikan tahfiz yang dikaji inilah, kaedah yang mana guru main peranan utama bagi arahan, bimbingan, penilaian, itu yang paling kerap diguna. Menarik itu.
Jadi, adakah pendekatan berpusatkan guru ni berkesan ke tak dalam konteks tahfiz ni? Menurut kajian ni lah. Kat sinilah penemuan yang lagi penting. Analisis statistik yang dia buat tu tunjuk pendekatan berpusatkan guru ni dia ada hubungan yang positif dan signifikan secara statistik dengan pencapaian hafazan pelajar. Positif dan signifikan, maksudnya? Signifikan secara statistik tu maksudnya hubungan yang ditemui tu kemungkinan besar bukan kebetulan je. Memang ada kaitan nyata berdasarkan data. Okey, faham. Ini macam menonjolkan mungkin ada keunikan dalam konteks pendidikan tahfiz tu sendiri agaknya. Keunikan macam mana tu? Mungkin disiplin tinggi dan struktur yang jelas tu memang diperlukan sangat dalam proses hafazan. Jadi bimbingan langsung dan otoriti guru tu jadi penting dan berkesan. Jadi dalam konteks spesifik ni, pendekatan yang mungkin nampak tradisional sikit tu, terbukti ada kaitan dengan kejayaan pelajar hafal Quran. Wah, ini satu perspektif berbeza ni. Ada lagi tak penemuan lain? Mungkin pasal teknologi tadi? Ya, ada satu lagi dapatan yang relevan. Terutama bila kita fikir pasal peranan teknologi dalam pendidikan sekarang. Okey. Dapatan kajian ni, tapi kena ingat tau, data ni dia kumpul sekitar tahun 2016. Okey, 2016. Dah beberapa tahun lepas. Ya, dapatan masa tu tunjuk penggunaan alat bantu hafazan macam aplikasi kat telefon ke, software komputer, mushaf digital interaktif, rakaman audio Qori, benda-benda macam tu lah. Faham. Penggunaannya didapati agak kurang diamalkan oleh guru dan pensyarah tahfiz masa tu. Skor purata untuk aspek ni paling rendah berbanding aspek lain. Sekitar 2.92 je. 2.92. Kalau skala 1 hingga 5 tu bawah sederhana lah ya? Lebih kurang macam tu lah. Agak rendah. Itu tahun 2016. Mungkin sekarang dah lain sikit kan? Tapi adakah dapatan masa tu maksudnya alat bantu ni tak penting? Atau tak bagi kesan positif pada hafazan? Ini bahagian yang menarik. Dan perlu kita beri perhatian sikit. Walaupun purata guna dia rendah masa tu, Ya. analisis statistik seterusnya, dia panggil analisis korelasi. Senang faham, ia tengok sama ada dua benda tu cenderang bergerak sekali tak. Contohnya, satu naik, satu lagi pun naik ke tak. Okey, faham konsep korelasi tu? Analisis tu tunjuk penggunaan alat bantu hafazan ni tetap ada hubungan positif dan signifikan dengan kecemerlangan hafazan pelajar. Oh, jadi walaupun jarang guna masa tu, Tapi bila guna, ia membantulah. tepat sekali. Walaupun tak ramai guna secara umum masa tu, tapi bila ia digunakan, nampak impak positif pada pencapaian pelajar. Jadi potensinya ada kat situ, cuma mungkin belum diteroka sepenuhnya masa tu. Betul tu. Ini bawa satu implikasi penting lah. Kalau institusi tahfiz ni hanya harap kat kaedah konvensional je, tak terbuka pada inovasi, tak guna teknologi, ada kemungkinan tahap pencapaian hafazan pelajar tu mungkin sampai satu tahap je. Macam mendata atau plateau. Masuk akal. Kajian ni macam bagi syarat lah. Ada potensi besar yang belum digali sepenuhnya kalau teknologi, termasuklah AI sekarang ni kan, yang boleh bantu personalisasi pembelajaran tu, kalau dapat diguna dengan lebih meluas dan bijak dalam pendidikan tahfiz. Ya, teknologi sekarang makin canggih. Jelaslah, penemuan ni semua pasal keberkesanan pendekatan berpusatkan guru. Dalam konteks ni, pasal potensi teknologi yang belum optimum, bukan data untuk simpan dalam laci je. Mesti dikongsi kan? Mesti. Penyelidik pastikan hasil ni dikongsi, dilapor secara rasmi pada UPSI, pemberi dana, ilmu ni dikongsi dengan pelajar dia, bakal pendidik. Lepas tu dia bentang kat sinar akademik, sebar melalui media. Macam sumber kita bincang hari ni lah. Baguslah macam tu. Baru ilmu tu berkembang dan bagi manfaat. Betul, macam itulah cara pengetahuan saintifik berfungsi. Jadi, lepas kita dah selami latar belakang, kaedah, dapatan utama kajian Prof. Madya Dr. Marzuki ni, jom kita patah balik ke soalan asal. Apa makna semua ni untuk anda, para pendengar? Kenapa kita perlu ambil kisah pasal dapatan kajian tahfiz ni? Relevansinya, pada pandangan saya, amat besar. Pertama, kajian ni guna kaedah saintifik tau. Untuk sahkan sesuatu yang mungkin ramai dah rasa atau percaya. Percaya berdasarkan apa tu? Mungkin pemerhatian ke, keyakinan ke. Yang pendidikan tahfiz ni bukan sekadar hafal je. Proses mendalami, menghafal kalamullah tu sendiri, impaknya lebih dalam pada diri seseorang. Ia selari dengan apa yang Allah sebut dalam Quran sendiri kan. Inna hazal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam.
Sesungguhnya Quran ni bagi petunjuk ke jalan paling lurus. Betul. Proses hafazan tu, walaupun perlu usaha gigih, jerih payah orang kata, Ya, memang. tapi ia juga diiringi keberkatan, ketenangan jiwa, kelapangan fikiran yang Allah janjikan. Macam ayat, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Kami dah mudahkan Quran untuk jadi peringatan. Ada tak yang nak ambil pelajaran? Jadi kajian ni macam tunjuk bukti kemudahan itulah ya? Boleh kata macam itulah. Manifestasi dia dalam bentuk peningkatan keupayaan kognitif, pembentukan sahsiah yang baik. Ini satu mesej penting ni saya rasa. Terutama untuk ibu bapa lah yang mungkin tengah timbang-timbang pilihan pendidikan anak. Mungkin ada ragu-ragu sikit pasal aliran tahfiz ni kan? Ya, mungkin ada yang risau anak ketinggalan akademik ke apa. Jadi kajian ni dan kajian lain yang seumpamanya bagi buktilah manfaat dia bukan rohani je, tapi ada kaitan kuat dengan perkembangan otak, kognitif, sahsiah mulia dan seterusnya. Kecemerlangan akademik menyeluruh. Betul. Kita pun ada nampak contoh kan? Pelajar tahfiz cemerlang dalam SPM, fast track tu, tunjuk diorang mampu je cemerlang dalam sistem formal sambil hafal Quran. Ya, banyak contoh dah sekarang. Jadi ia bukan penghalang kejayaan duniawi, malah boleh jadi pemangkin, macam tajuk kajian tu. Benar sekali. Jangan kita pandang ringanlah keberkatan dan kesan positif usaha dekatkan diri dengan Quran ni. Proses hafal, cuba faham kitab suci ni. Secara tak langsung, dia latih dan bentuk kualiti diri yang sangat bernilai tau. Kualiti macam mana tu? Dia tanam disiplin diri yang tinggi, kesabaran yang luar biasa bila hadapi cabaran, keupayaan untuk fokus pada satu matlamat untuk jangka masa panjang. Itu semua kemahiran penting tu. Sangat penting. Ini semua kemahiran insaniah, soft skills orang panggil, yang sangat dicari, relevan dalam apa jua bidang nanti. Kerja ke, keluarga ke, masyarakat ke, dan pastinya bekalan akhirat. Jadi untuk kita rumuskan sikit perbincangan kita hari ni ya, kita dah tengok macam mana satu kajian saintifik guna data, analisis teliti menyokong pandangan yang pendidikan tahfiz ni potensinya amat besar. Memang besar potensinya. Untuk individu soleh, dekat dengan agama, tapi terbukti secara empirikal boleh tingkatkan kebolehan kognitif, kukuhkan disiplin diri, sumbang pada kecemerlangan individu secara menyeluruh. Setuju. Bila individu cemerlang secara kolektif, ini boleh jadi salah satu penyumbang kepada kemajuan ummah. Ia bukan lagi andaian atau percaya semata-mata, tapi disokong bukti kajian. Betul. Dan penemuan ni, terutamanya pasal hubungan antara proses hafazan dengan peningkatan kognitif dan disiplin tu, ia bawa kita pada satu soalan lanjutan yang menarik untuk anda fikirkan. Apa soalannya tu? Memandangkan ada bukti kukuh pasal manfaat ni kan, soalannya ialah macam mana prinsip-prinsip teras yang ada dalam pendidikan tahfiz ni, macam disiplin tinggi, fokus mendalam, tekun, sabar, pengulangan sistematik tu semua. Okey. Macam mana prinsip ni boleh diadaptasi, diintegrasi atau sekurang-kurangnya dipelajari oleh sistem pendidikan umum kita? Maksudnya untuk semua pelajar lah? Ya, adakah elemen-elemen ni boleh diterapkan untuk bagi manfaat pada semua pelajar? Tak kira aliran apa pun, bukan terhad pada yang pilih laluan tahfiz je. Satu persoalan yang sangat menarik untuk difikirkan tu, bagaimana nak ambil nilai-nilai murni tu dan sebalkan manfaatnya? Betul. Satu pemikiran untuk kita bawa bersamalah lepas ni. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam perbincangan mendalam mengenai potensi pendidikan tahfiz sebagai pemangkin kecemerlangan ni. Sama-sama. Semoga apa yang kita kongsikan hari ini dapat beri inspirasi, maklumat berguna dan mungkin perspektif baru untuk anda.